The next kingdom in domain eukarya is kingdom fungi. So first, take the unique characteristic of fungi. So sama macam protista, fungi pun adalah eukaryotes ataupun eukaryotic cell. They are mostly multicellular but some are unicellular, for example yeast. So berbeza dengan protista tadi, kalau protista tadi mostly adalah unicellular, some are multicellular. Tapi kalau fungi, most are multicellular, only some are unicellular. For example, yeast. So yeast yang kita guna dalam baking tu, so itu adalah an example of fungi. And then the body cell consists of hyphae ataupun mycelium. So mycelium ataupun hyphae ni, there are two types, sama ada septate ataupun aseptate. Septate tu merujuk kepada satu struktur yang kita panggil sebagai septum. Septum ni kamu anggap dia sebagai dinding, wall. Hyphae, ada jenis hyphae yang in between dia punya nucleus, there are no wall, tak ada pembahagian. So kalau yang bawah ni sinusoidik samalah macam aseptate. So benda yang sama. Aseptate hyphae dengan sinusoidik hyphae tu samalah, iaitu dia tak ada septum in between dia punya nucleus. That's why kita nampak basically hyphae ini adalah satu sel yang besar yang mengandungi multiple nucleus. Okay, so kamu anggap ni sebagai multinucleated. So itu adalah aseptate hyphae. So kalau septate hyphae, dia ada wall, dia ada septum. So ni yang macam kita biasa tahulah, iaitu satu sel ada satu nucleus. So dia bukannya multinucleated, dia adalah single nucleated ataupun uninucleated. Dia ada satu nucleus per satu sel sebab dia ada dinding, iaitu septum. Next, fungi can reproduce by means of sexual ataupun asexual spore. Yang penting adalah mesti reproduce by spore. Maksudnya dia menggunakan dia punya spore untuk reproduction. Cuma spore tu can be dalam bentuk sexual spore ataupun asexual spore. So state the unique characteristic of fungi. So main character adalah they are animal-like. So fungi ni mostly they are animal-like. Dia lebih kepada animal. Dia kurang sikit macam plant. Kenapa kita kata dia animal-like? So firstly, the cell wall is made up of chitin. Kalau plant, cell wall dia adalah cellulose. Tapi fungi, dia punya cell wall adalah cell wall dia contain material lain yang bukan cellulose yang kita panggil sebagai chitin. Fungi, they store carbohydrate ataupun energy as glycogen. So kalau tadi plant store as a starch, tapi kalau fungi dia store sebagai glycogen. Sama macam human. Human pun akan simpan extra carbohydrate, extra energy dalam bentuk glycogen di dalam liver. The third character, all fungi are heterotroph. Maksudnya it must feed on other organism to gain nutrient. Cuma heterotroph. So bila sampai tahap fungi ni, heterotroph tu awak kena boleh specify what kind of heterotroph. So heterotroph tu general saja. Dia kena feed on other organisms. Tapi ada pelbagai cara feeding tersebut. So for fungi, cara feeding tersebut adalah saprophytic ataupun parasitic. So saprophytic maksudnya dia feed on dead organism. So biasanya kita nampak fungi ni tumbuh dekat pokok-pokok yang sudah reput ataupun dekat animal yang sudah mati. So in that case, fungi itu adalah heterotroph yang jenis saprophytic. So kalau parasitic pula, fungi itu hidup dekat living organism. Dia gain nutrient from another living organism. So technically dia adalah konsepnya sama. Fungi ni kena feed on
organism yang lain. Cuma kalau organism itu sudah mati, kita panggil dia saprophytic. Kalau organism tu masih hidup, kita panggil dia parasitik. So itu je beza dia. So macam mana fungi ni absorb nutrient? So ada specific mechanism dia, iaitu it will secrete hydrolytic enzymes, iaitu enzim yang boleh break down other organism. Satu kita panggil dia hydrolytic untuk buat hydrolysis. The enzyme will break down complex molecule into smaller organic compound that the fungi can absorb into their cell ataupun into their hyphae and use it. So itu adalah the mechanisms that the fungi use to gain nutrient from other organisms. So another important characteristic of fungi adalah they can act as a decomposer. Ini merujuk kepada saprophytic tadi. So bila fungi ni break down the dead organic matter, so itulah sifat decomposer. Itulah apa yang decomposer buat. So fungi pun ada a few character yang macam plant. So the first one is they are non-motile. So macam plant, fungi pun tak boleh bergerak sendiri, non-motile ataupun sessile. Sessile tu maksudnya dia tak boleh bergerak sendiri sebab dia attached to the surfaces. Sama ada fungi tu attach dekat dead organic matter ataupun dia attach to other host, iaitu parasitic lah. Yang penting dia tak boleh bergerak sendiri dan dia melekat. So itu adalah maksud sessile, macam pokok. They also show alternation of generation life cycle. So an important character untuk semua plant, nanti kita akan tengok, adalah semua plant mesti ada alternation of generation. So at this point yang aku dah faham adalah alternation of generation ini merujuk kepada plant ataupun fungi ni akan switch between haploid ataupun diploid generation in their life cycle. So kalau kita tengok dalam gambar ni, ada dia punya hyphae ataupun mycelium yang haploid N. Tapi ada juga dia punya mycelium dia yang diploid, iaitu 2N. So yang 2N ni, mycelium yang 2N ni hasil daripada mycelium yang N kalau buat fertilization with another mycelium. So kalau ada fertilization, dia akan jadi mycelium yang jenis 2N diploid. Tapi boleh juga kalau mycelium itu tidak buat fertilization. So dia akan wujud sebagai mycelium yang haploid untuk produce haploid spore. So itu adalah asexual reproduction. So kalau ada fertilization, baru dia akan buat sexual reproduction. So dia tak kisah, ikut suka dia. Dia nak jadi haploid boleh, dia nak jadi diploid pun boleh. Sebab tu kita panggil dia alternation of generation. Sekejap dia diploid, sekejap dia haploid. Tengok sama ada nukleus dia ada fertilization ke tak ada fertilization. So nanti plantain pun macam tu juga. Sekejap dia diploid, sekejap dia haploid. So itulah important character untuk semua plantain. Mesti ada alternation of generation. So since fungi pun ada karakter yang sama, that's why kita kata dia plant-like. Next, state the classification of fungi based on spore-bearing structure. Spore-bearing structure maksudnya structure that bear. Bear tu maksudnya mengandungi, contain. So contain apa? Contain spore. So kita classify fungi into different phylum based on benda ni sahaja, iaitu based on dia punya spore bearing structure. So first phylum is Zygomycota. An example of organism that belongs to phylum Zygomycota adalah Rhizopus sp ataupun commonly known as a bread mold. So kalau kamu simpan roti awak lama-lama tu, kita akan nampak kulat tumbuh. So kulat itu mostly adalah jenis Zygomycota, iaitu from the species Rhizopus sp. So in terms of spore bearing structure, awak kena boleh differentiate the spore bearing structure sama ada dia mengandungi asexual ataupun sexual spore. So for Zygomycota,
the asexual spore can be found inside a spore-bearing structure called sporangium. Okay, so inside this sporangium, kita akan jumpa banyak asexual spore untuk zygomycota. So sporangium is the bearing structure. Di dalamnya baru kita jumpa asexual spore. For sexual spore pula, so the sexual spore can be found inside a spore-bearing structure known as zygosporangium. So kat sini kita nampak beza sporangium and zygosporangium. Kalau kamu nak bezakan nanti dia bagi gambar, tengok ada berapa hyphae. So kalau sporangium kita nampak ada satu hyphae saja. Sebab hyphae ni adalah haploid, so untuk produce spore dia akan buat mitosis. So spore di dalam ni semuanya adalah haploid juga. Okey, tapi untuk zygosporangium, spore di dalam ni adalah diploid. Sebab satu hyphae ni adalah N, so fuse with another hyphae yang juga N, so dia akan fuse fertilization, jadilah diploid spore yang kita jumpa di dalam zygosporangium. So ingat, spore bearing structure adalah structure yang contain spore. Tapi spore tu sama ada asexual spore ataupun sexual spore. The second phylum in kingdom fungi based on its spore bearing structure is phylum Ascomycota. For example, Penicillium sp. So pernah dengar kan penicillin? So penicillin adalah antibiotic produced by this species of fungi, which is Penicillium, that belongs to the phylum Ascomycota. So in terms of spore bearing structure, for the asexual spore can be found inside Conidia. So nampak tak dia punya tema? Kalau asexual, kita akan nampak spore itu dekat satu sahaja batang. Okay, sebab batang ni iaitu conidiophore ni adalah N, haploid. So to make the conidia, so conidia pun mestilah N sebab dia asexual. So to make the conidia mestilah buat proses mitosis. So itu untuk conidia, which is the spore bearing structure untuk Ascomycota. For sexual spore, kita akan jumpa di dalam spore bearing structure yang dipanggil sebagai ascus. So ascus akan mengandungi 8 ascospore wajib. So each ascus will contain 8 ascospore. Dan ascospore ni pula kita akan jumpa di dalam satu structure yang kita panggil sebagai ascocarp. Ascocarp ni adalah diploid. Iaitu sejenis fruiting bodies. So dalam kingdom fungi, yang body yang diploid kita panggil sebagai fruiting bodies. So selama ni yang awak panggil cendawan-cendawan yang awak makan tu sebenarnya merujuk kepada fruiting bodies. So kalau Ascomycota, fruiting bodies yang kita boleh petik tu adalah ascocarp. So inside the ascocarp, we can find many ascus ataupun asci. Kalau plural, asci lah. So di dalam asci, barulah kita jumpa ascospore. Itu kalau sexual spore bearing structure. Kalau asexual, kita jumpa dekat conidia dan dia tak ada fruiting bodies. Ingat, fruiting bodies untuk yang diploid sahaja, haploid tak ada. The last phylum is Basidiomycota. For example is Agaricus sp. So ini adalah fungi yang awak paling familiar sekali. So untuk Basidiomycota, so the spore bearing structure for asexual spore is very uncommon. So yang kita biasa nampak cumalah dia punya sexual spore bearing structure yang kita panggil sebagai Basidia ataupun Basidium kalau singular lah. So each basidium will contain 4 spores yang kita panggil sebagai basidiospore. So kita jumpa dekat mana? Kita jumpa dekat fruiting bodies yang kita panggil sebagai basidiocarp. So cendawan yang kita makan biasanya adalah merujuk kepada basidiocarp, iaitu Basidiomycota.
So dekat Basidiocarp tu akan ada special structure yang kita panggil sebagai gills. So gills tu lah kita akan jumpa banyak basidium. So dekat basidium tu baru kita jumpa basidiospore, dia punya sexual spore. So last topic untuk kingdom fungi is the importance of fungi. So there are a few main importance of fungi. So the first one is, saya kata tadi, to act as a decomposer sebab they are saprophyte. So bila dia hidup dekat pokok-pokok ataupun bangkai yang sudah mati tersebut, dia akan release the enzyme dan juga dia akan break down the dead organic matter dan absorb nutrient yang dia nak. So technically dia sama macam bacteria. It can decompose all the dead matter and then recycle the nutrients. Next, fungi pun can act as a symbiont ataupun boleh involve dalam symbiosis interaction with other organisms. For example, in mycorrhizae. So mycorrhizae ni adalah an example of interaction between plant root dan juga fungal hyphae. So kalau tengok dalam gambar ni, ada banyak hyphae yang associated dengan plant roots. So, plant tu akan bagi nutrient from photosynthesis kepada fungi. Fungi pula akan increase surface area dekat plant root tu supaya plant boleh absorb water and nutrient dengan lebih efficient. So, diorang ni saling bantu-membantu antara satu sama lain. So, itu kita panggil sebagai mycorrhizae. So both will benefit from the symbiosis interaction. Another importance of fungi is as a pathogen. So macam bakteria ataupun macam protista, so fungi pun can act as a pathogen. For example, it can cause skin disease yang kita panggil sebagai mycosis. So biasanya yang awak tahu adalah kurap lah. So kurap itu pun adalah fungal infection. Next is in food production, iaitu untuk membuat fermented food such as cheese dan juga yogurt. Itu pun kita buat dengan fermenting menggunakan fungi. And then the last one in pharmaceutical, dalam medical use adalah untuk production of antibiotic. Yang kita biasa dengar adalah penicillin lah, iaitu menggunakan fungi Penicillium sp.